Dan sebab itulah sahabat-sahabat pun duduk tunggu. Pada satu malam itu duduk tunggu untuk nak sembahyang Isyak bersama Nabi SAW. Tunggu-tunggu dia tidak keluar. Kira-kiranya lepas ban tu mana tunggu sembahyang Isyak lah. Tunggu-tunggu tak keluar. Yang ni sebagaimana hak biasanya, tak lama selepas ban tu tak keluar lah. Ini tidak keluar. Menunjukkan ban tu sudah dilaungkan. Yang ni di awal waktu dia lagi. Hadis ini juga menjadi asas kepada banyak perkara-perkara yang lain dalam syariat ni, iaitu tidak menyusahkan. Nabi SAW selalu mengambil kira, takut susah ambil kira, tak buruh gigi, tak suruh buruh gigi setiap kali nak sembahyang. Hak tu pun dia kata, lagu ni juga, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak inda kulli salatin. Kalau tidak kerana aku takut menyusahkan umat aku, nescaya aku suruh mereka buruh gigi. Maknanya molek. Tapi tak suruh tu makna tak suruh sebagai wajib. Sebagai wajib tak suruh. Tapi suruh juga molek lah kalau boleh buat. Tidak suruh sebagai wajib. Semua Nabi SAW mengambil kira ni kesusahan. Bahkan kalau sahabat tidak mengambil kira perkara ni, sembahyang tu jadi panjang, kau baca ayat tu, dia marah. Bahkan kepada Mu'adz, Nabi SAW pernah kata, afattanun anta ya Mu'adz, adakah engkau orang yang menimbulkan fitnah, wahai Mu'adz? Menimbulkan fitnah. Dia kata, dia tak say, bagi susah. Ini asas kepada orang yang mengatakan tidak mengapalah, mana kalau kita ambil yang senang, tidak apa kalau kita ambil yang senang. Ini diantara asasnya. Selain daripada lain-lain lah, banyak lagi lah yang lain. Seterusnya daripada Mu'adz, dia berkata, kami duduk tunggu Nabi SAW untuk bersembahyang Isyak. Dia panggil juga salatil atamah. Salatil atamah, sembahyang Isyak juga maksudnya. Nabi SAW lewat, sehingga ada yang menyangka bahawa Nabi SAW tak akan keluar dah. Ada pula yang berkata dia sembahyang dah 2 kali, dia tak tubik tu. Fa'ana laka dhalika, aku pun lagu tu lah juga. Pada serupa dengan orang lain juga, mari dalam kepala tu, mari dalam jiwa tu. Kau Nabi sudah sembahyang dah, kau dia tak akan keluar. Begitulah, makna aku pun begitu juga, kata perawi ni. Yang ni Mu'adz bin Jabal. Sampailah Nabi SAW keluar. Bila keluar tu, sahabat-sahabat pun katalah kepada dia. Ini semua menunjukkan bahawa Nabi SAW tidaklah kerap benar buat lagu ni. Hak biasanya awal. Dia sembahyang Isyak. Sebab apa? Kalau tidak apa-apa yang orang ni suka gini, orang ni suka gini, mana tidak biasa lah. Jarang-jarang. Tapi seperti kita kata tadi lah, kaedah tadi ada khilaf ulama lah. Ada yang mengatakan hak Nabi selalu buat, itulah yang lebih afdal. Ada yang mengatakan tidak, hak Nabi kata kalaulah aku boleh buat gini-gini, tapi kerana gini tak boleh buat, hak tu hak lebih afdal. Hak tu hak lebih afdal, dia kata. Nabi keluar, dia pun kata a'timu bihadhihi salah, sembahyanglah Isyak ini lewat. A'timu maknanya sembahyang Isyak ni lewat. Yang ni supaya ni, sesungguhnya kamu telah dilebihkan dengan sebab sembahyang Isyak ini daripada umat-umat yang lain. Lebih dengan sebab sembahyang Isyak. Dan lebih itu sebab apa? Sebab lewat ni. Sebab lewat. Dan bila lewat tu susahlah kira-kiranya. Dari satu sudut, dari sudut yang lain, susah tu mendatangkan pahala yang banyak. Dan umat dulu tak sembahyang sebelum kamu. Umat sebelum kamu tak sembahyang Isyak, tak sembahyang. Hadis ini juga menunjukkan di sini bahawa Nabi SAW pernah bersembahyang Isyak lewat. Dan dia suruh sembahyang pada waktu. Dia suruh tu bukan makna suruh wajib kepada semua, tidak. Kepada orang yang boleh buat lah. Kepada orang yang boleh pelewat sembahyang tu.
dan tidak jadi masalah besar lah kepada dia, maka yang lebih eloknya sembahyang lewat. Sebab itulah boleh dikatakan semua ulama berdasarkan hadis-hadis ini, mereka mengatakan sembahyang isyak lewat lebih afdal lagi daripada sembahyang di awal waktu. Termasuk juga Imam Syafi'i, walaupun asas mazhab dianya sembahyang awal waktu itu lebih afdal, tetapi isyak tidak, sebab ada hadis-hadis ni. Yang ni kepada orang yang boleh lewat, tidak jadi masalah besar kepada dia, eloklah dia sembahyang isyak tu lewat. Berdasarkan hadis ni. Kerana kamu dilebihkan dengan sebab sembahyang isyak ni lah daripada sekalian umat yang lain. Apakah dilebihkan kamu dengan sembahyang isyak ni kerana umat sebelum kamu tak pernah sembahyang, tak ada sembahyang? Atau dilebihkan kamu dengan sembahyang isyak ni kerana semua kamu sembahyang lewat? Itu dua perkara tu situ. Fa innakum qad fuddiltum biha ala sa'iril umam. Sekat tu sah. Walam tusalliha ummatun qablakum. Umat dulu tak ada sembahyang isyak ni. Apakah kamu lebih daripada umat dulu tu kerana umat dulu tak sembahyang dan kamu sembahyang? Atau kamu lebih tu kerana kamu sembahyang lewat? Apabila lewat ada kesusahan sikit. Kalau sembahyang awal tidak begitu susah. Kedua-dua kemungkinan itu boleh jadi. Boleh berlaku. Kita nak kata hak mana dengan sebab apa hak sebenar, kelebihan tu dapat. Tetapi zahirnya hadis ini nampak bercanggah dengan hadis hak dulu. Kita sudah jumpa ada hadis Jibril mari ajar Nabi SAW sembahyang tu, dan di akhirnya Jibril kata, inilah waktu sembahyangmu dan wa waqtul anbiya min qablik, dan waktu nabi-nabi bersembahyang sebelummu. Inilah waktu sembahyangmu. Akhir sekali, kedua hari kan dia mari. Hari mula-mula sembahyang awal waktu, hari yang kedua tu sembahyang lewat akhir. Dia kata inilah waktu sembahyang engkau dan umat engkau, maksudnya sekalilah, dan waktu sembahyang nabi-nabi sebelum engkau. Kalau kita kata waktu sembahyang nabi-nabi sebelum engkau, bermakna nabi-nabi dulu sudah ada sembahyang. Apa maknanya? Umat dulu tidak sembahyang. Ini khusus dengan kamu, kelebihan kamu saja. Sedangkan waktu nabi-nabi sebelum kamu tu dikatakan selepas daripada 5 waktu yang disebutkan itu, yang ditunjukkan, diajarkan kepada Nabi SAW tentang waktu dia, termasuklah waktu isyak. Hadis ini pula kata umat dulu tak sembahyang, sedangkan dalam hadis itu dia kata waktu nabi sebelum kau. Maknanya nabi sembahyang. Bila nabi sembahyang, kira-kiranya umat dia pun sembahyang jugalah. Nampak bercanggah macam mana? Macam mana? Dia maksudnya mengikut setengah ulama, dia kata nabi-nabi dulu bukan sembahyang 5 waktu tu. Ada yang sembahyang waktu subuh saja, ada sembahyang waktu zuhur saja, ada yang sembahyang waktu asar saja, ada yang sembahyang waktu isyak saja, begitulah seterusnya. Secara terkumpul ini khusus dengan kamu. Secara terkumpul khusus dengan kamu. Tapi waktu masing-masing hak Nabi buat dulu, waktu ni lah kira-kiranya. Hak sembahyang asar tu, waktu kita sembahyang asar ni lah. Hak sembahyang zuhur tu, waktu kita sembahyang zuhur tu lah. Seperti yang ditunjukkan oleh Jibril itu. Bukan bermakna setiap Nabi dulu tu sembahyang 5 waktu. Tidak, tak ada siapa kata lagu tu. Lepas tu, apa makna waktu Nabi-Nabi sebelum engkau? Makna Nabi-Nabi dulu tu ada yang sembahyang waktu zuhur saja dengan umat dia, ada yang sembahyang waktu asar saja dengan umat dia, ada yang sembahyang waktu maghrib saja, begitulah seterusnya. Tetapi engkau lima-lima ni sekali. Tetapi itu kurang menjawab persoalan tadi tu. Mana Nabi-Nabi dulu ada sembahyang juga. Maka ada pula ulama seperti Baidawi, dia mengatakan bahawa waktu Nabi-Nabi tidak maksud waktu umat Nabi itu. Mana Nabi-Nabi dulu ada sembahyang ni, waktu isyak ni, kepada dia, bukan kepada umat. Tidak wajib kepada umat. Seperti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tahajud wajib kepada dia, kepada umat tidak.
Begitu juga isyak ni, waktu isyak ni